Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani semua. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bakor, Kuching, Sarawak. Saya Alia Fasmila binti Helmi dan rakan saya Farhazita binti Abdullah. Saya Muhammad Syakim bin Muhammad Rasidi. Hari ini kami akan membentangkan tentang kelestarian teknologi hijau dalam pembangunan bandar terancang. Bandar teknologi hijau bertujuan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi serta meminimumkan dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Terdapat beberapa kebaikan bandar teknologi hijau ini, antaranya ialah dapat membantu mengurangkan kesan pemanasan global. Selain itu, dapat mengurangkan penghasilan karbon dioksida. Terdapat 3 sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang telah digunakan dalam bandar hijau kami, iaitu tenaga angin, tenaga turbin hidroelektrik dan tenaga solar. Pengurusan sisa dalam bandar ini terbahagi kepada 2, iaitu pepejal dan air. Bagi sisa pepejal, ia akan disedut dan terasing secara automatik, iaitu kaca, plastik, kotak dan sisa makanan oleh saluran Beacon Waste sebelum dibawa ke pusat pelupusan. Selain itu, sisa makanan akan diproses menjadi baja kompos untuk dijual. Manakala, bagi sisa air pula, ia akan disedut sekali dengan sisa pepejal namun akan terasing apabila sampai ke pusat kita semula untuk disuling beberapa kali sehingga diyakini bersih sebelum disalurkan ke sungai. Semua bangunan menggunakan solar panel bagi penjimatan tenaga elektrik. Sekiranya terdapat tenaga berlebihan, ia dapat dijualkan kepada pihak pengurusan tenaga elektrik. Setiap bangunan digalakkan mengaplikasikan penanaman tumbuhan hijau bagi menyejukkan haba persekitaran dan menjadikan udara persekitaran yang lebih berkualiti. Dari segi pengangkutan, ia menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan tenaga hibrid. Tenaga solar ialah sebuah tenaga yang diserap dari cahaya matahari, misalnya kereta, bas dan kereta api solar. Manakala hibrid ialah sebuah tenaga yang menggunakan air, sebagai contoh kereta dan bas hibrid. Kemudahan ialah sesuatu yang memudahkan para pengguna seperti Lazy Bridge, Casual Bridge dan Beacon Waste. Lazy Bridge merupakan gabungan di antara lift dan jejantas yang diinovasikan kepada pengguna. Selain itu, terdapat juga Casual Bridge. Casual Bridge merupakan laluan yang menghubungkan di antara 2 kawasan. Akhir sekali ialah Beacon Waste. Beacon Waste ialah satu saluran bawah tanah yang menyedut sampah untuk dibawa ke recycle center sebelum ia dikitarkan semula. Industri yang berasaskan pertanian akan diletakkan berhampiran dengan kawasan pertanian bagi memudahkan proses industri tersebut. Pengurusan industri turut menggunakan teknologi hijau. Selepas itu, kita beralih kepada sistem pertanian. Antara kelebihan sistem pertanian ialah tidak mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, ia juga dapat memelihara ekologi alam sekitar serta mengurangkan penggunaan baja kimia. Seterusnya, kita beralih kepada sistem perhutanan. Perhutanan pula merujuk kepada sebarang pendekatan dan kegiatan memelihara dan membaik pulih hutan serta sumber yang berkaitan untuk faedah alam sekitar. Antara kepentingan perhutanan ialah ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan pelbagai sektor, contohnya kilang pemprosesan kayu, serta ia dapat menghalang hakisan tanah. Teknologi, maklumat dan komunikasi menggunakan hologram yang dibahagi kepada 4. Yang pertama ialah dari segi industri penjagaan kesihatan, membolehkan visualisasi 3D yang lengkap organ, dalaman dan bahagian badan. Seterusnya ialah dari segi pendidikan, mata pelajaran yang kompleks diajarkan menggunakan imej holograf di mana pelajar boleh berinteraksi dan meneliti. Selain itu, kita beralih kepada dari segi hiburan. Untuk persembahan secara langsung di mana ia dapat mewujudkan imej pemuzik semasa persembahan. Kemudian, dari segi permainan,
untuk membuat karakter realistik dan diwujudkan dalam permainan. Akhir sekali ialah dari segi runcit, kawalan isi kandungan lebih mudah dikendali dan memudahkan proses pemasaran. Pembinaan bandar hijau yang telah kami bangunkan ianya bertujuan untuk mengatasi isu pencemaran alam. Kami menggunakan bahan-bahan semula jadi yang tidak akan menjejaskan bumi.